Setiap ucapan ada dalilnya. Apa yang kamu ucapkan tadi dan apa bukti yang kamu mengatakan bahawa kamu adalah Nabi akhir zaman? Maka kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarkan surat yang ada dalam poket kamu yang kamu bertemu dengan seorang lelaki tua di tengah jalan. Masya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada seorang lelaki yang namanya Abdul Ka'bah. Lelaki tersebut pernah bermimpi. Dalam mimpinya dilihat ada bulan yang jatuh ke dalam biliknya dan jatuh ke atas ribaannya. Lalu cahaya bulan tersebut terpancar ke seluruh alam. Bila ditanya kepada para pentafsir mimpi pada ketika tersebut, mereka mengatakan kepada Abdul Ka'bah bahawa kamu nanti akan menjadi orang yang akan mendampingi Rasulullah SAW, Rasul akhir zaman, yang tidak diketahui pada ketika tersebut siapakah orang yang akan menjadi Rasul tersebut. Tahun demi tahun yang ditunggu oleh lelaki ini, Abdul Ka'bah, tetap tidak ada kunjung tiba orang-orang yang ataupun individu yang mengakui bahawa dirinya adalah Nabi akhir zaman. Sehinggalah pada satu hari ketika mana Abdul Ka'bah pulang daripada perniagaan beliau yang beliau buka perniagaannya di Yaman pada ketika tersebut, sampai di tengah jalan bertemu dengan seorang lelaki, dan lelaki tersebut semena-mena terus bertanya kepada Abdul Ka'bah, kamu ni dari mana, kata beliau. Maka Abdul Ka'bah mengatakan bahawa aku daripada Yaman, akan balik semula ke Makkah. Kamu daripada Quraisy, katanya. Kamu bangsa Quraisy? Naam, dia kata, ya, saya Quraisy. Kamu daripada Bani Tamim? Naam, dua kali dah betul. Yang pertama Quraisy, yang kedua Bani Tamim. Yang ketiga, boleh tak saya nak minta izin, kata beliau. Lelaki tua ni kata, untuk saya melihat tanda di perut kamu. Boleh ke tidak? Boleh tak kamu selak perut kamu? Kata Abdul Ka'bah, wah, ini dah lebih dah ni. Tadi tanya keturunan, tanya daripada Quraisy, Bani Tamim dan sebagainya, itu boleh lagi dijawab. Tapi ketika diminta untuk buka baju, ni dah lebih. Maka ditanya kepada lelaki tersebut, apa sebab kamu nak suruh saya buka baju? Kata lelaki tadi, saya ingin melihat tanda di perut kamu, kerana saya pernah terbaca di dalam kitab-kitab yang terdahulu bahawa pendamping Nabi akhir zaman itu ada dua orang. Yang pertama umurnya dewasa, yang kedua umurnya masih remaja. Dan lelaki yang dewasa tersebut disebutkan tandanya bahawa dia terdapat tanda putih di perutnya, berhampiran dengan pusat. Terkejut Abdul Ka'bah, lalu beliau terus membuka bajunya dan dilihat memang ada tanda sungguh pada perutnya. Dipeluk oleh lelaki tua tersebut. Dan lelaki tadi mengatakan bahawa alhamdulillah, hari ini saya sempat juga bertemu dengan orang yang nanti akan menjadi menterinya Nabi SAW, yang akan jadi pendampingnya baginda Rasul SAW. Dan kalaulah saya tidak sempat bertemu dengan Nabi akhir zaman tersebut, sekurang-kurangnya saya telah bertemu dengan orang yang paling dia kasih. Maka sampaikan salam saya kepada beliau dan terimalah surat ini, kata beliau, ambil surat ini dan sampaikan kepada Nabi akhir zaman tersebut. Lalu Abdul Ka'bah mengambil surat tadi, diletakkan dalam poketnya, terus ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam hatinya berbunga-bunga untuk tahu siapakah Nabi tersebut, karena dikatakan bahawa Nabi tadi telah ada di bumi Makkah pada ketika itu. Tak sampai lagi di rumah, beliau terus tawaf di keliling Kaabah, dan ketika itu juga terdengar berita katanya Sayyidina Rasul SAW, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib mengaku bahawa baginda Nabi adalah Nabi akhir zaman. Maka Abdul Ka'bah terus menuju ke rumah baginda Rasul. Diketuknya pintu rumah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ditanya, Nabi ketika mana membuka pintu tersebut dilihat Abdul Ka'bah, maka baginda Rasul SAW mengatakan bahawa ahlan wa sahlan. Nah, wahai Abdul Ka'bah, saya adalah Nabi akhir zaman. Maka kata Abdul Ka'bah, setiap Nabi ada buktinya, setiap ucapan ada dalilnya. Apa yang kamu ucapkan tadi dan apa bukti yang kamu mengatakan bahawa kamu adalah Nabi akhir zaman? Maka kata Sayyidina Rasul SAW, keluarkan surat yang ada dalam poket kamu yang kamu bertemu dengan seorang lelaki tua di tengah jalan. Masya Allah. Tuan-tuan faham tuan-tuan saya ni? Oh, buat tangguh.
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ditukar namanya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang dimaksudkan dengan Abdul Ka'bah tadi adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa digelar Abu Bakar? Bakrun bermakna sari'. Maksudnya orang yang sari', yang cepat masuknya ke dalam agama Allah taala tanpa ada basa-basi. Soalan yang dia tanya bukan untuk menidakkan baginda Rasul. Bukti yang dia minta bukan menidakkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya semata-mata inginkan kepastian pada ketika tersebut. Karena di dalam hatinya sejak daripada perjalanannya daripada Yaman menuju ke Makkah Al-Mukarramah, kata beliau tidak ada orang yang lebih layak untuk menggantikan tempat ataupun menjadi seorang nabi akhir zaman melainkan Sayyidina Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang lebih layak dengan akhlaknya yang mulia, dengan pribadinya yang agung, dan juga terkenal di seluruh tanah Arab pada ketika tersebut bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling amanah, digelar Al-Amin ketika usianya masih muda lagi. Jadi tidak ada yang lebih layak untuk mendapatkan kedudukan yang besar tadi melainkan Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah misal yang paling besar untuk kita ceritakan pada malam ini tentang contoh kecintaan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kesemua mereka tidak terlepas daripada cinta. Kesemua mereka tidak lepas daripada berkhidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita khususkan malam ini tentang Sayyidina Abu Bakar? Karena beliau adalah misal yang paling utama, contoh yang paling besar, dan juga pemuka kepada para sahabat yang mana menunjukkan kecintaan yang tulus kepada baginda Rasul yang tidak ada siapa pun boleh menandingi.